Jomlah kita pergi musolah Ar-Raudah. Boleh kita solat Zuhur kat sana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Cantik sungguh masjid ni. Dah terbina ya. Alhamdulillah semua sumbangan orang ramai. Kalau dikira-kira kan nampak macam siap. Tapi sebenarnya masih perlu lebih kurang 200,000 lagi berbaki mana yang ada ni. Kita ada kuliah duha setiap Sabtu, kita ada kuliah maghrib setiap malam. Satu yang menarik, kita ada bilik musafir. Siapa membina kerana Allah akan sebuah masjid. Mana lillahi ta'ala dibina masjid. Walaupun kecil itu sekecil sarang burung, Allah dah bina untuknya mahligai dalam syurga. Ayah. Boleh tak Mak nak pergi kelas ngaji kat sini? Mestilah boleh, Mak. Ini kan musolah Raudah. Kalau macam tu, Mak pergi dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi, salam ceria, salam bahagia, sabahul khair. Anda sedang menonton TV Al-Hijrah dalam Assalamualaikum subuh pagi ini para penonton. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menggerakkan kita pada pagi ini untuk kita beribadah kepadanya, untuk kita bangun kepadanya, untuk kita buka TV Al-Hijrah, dan bukan sekadar buka TV tapi insya-Allah moga ada manfaat dan ilmu yang akan diperolehi pada hari ini para penonton. Hari ini kita bangun dengan penuh kesyukuran dan insya-Allah kita akan tunjukkan kembali, kita akan balas kembali kesyukuran kita dengan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seperti biasa 13 Oktober bersamaan dengan 10 Rabiul Akhir kita bersiaran secara langsung, dan pagi-pagi ni kita nak cerita berkenaan dengan takut juga tajuk ni kan. Mulut kecil bicara seribu. Nasib baik mulut besar. Tak ada kan? Maksudnya mulut kecil bicara seribu. Apakah yang kita akan bicarakan hari ini? InsyaAllah pastinya kita nak semua orang mendapat ilmu daripada apa yang akan Ustaz sampaikan insyaAllah. Kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azli Abdullah, pengerusi Musolah Ar-Raudah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz kerana Ustaz sentiasa insya-Allah berpagi-pagi, berpetang-petang, bermalam-malam untuk ummah insya-Allah. Bermalam-malam Okey, jadi insya-Allah, dan kita juga bersama dengan rakan selebriti kita iaitu Aisyah Azman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah pun bukan calang-calang ni nak datang ni pagi-pagi ni para penonton ni. Awal pagi sebelum subuh agama ni dah keluar kan. Itu dia insya-Allah. Jadi Ustaz, bila cerita berkenaan dengan mulut, pastinya ini adalah antara salah satu anggota yang berperanan besar dalam kehidupan kita. Apa yang kita bicarakan ni pasti akan dipertanggungjawabkan. Jadi bagaimana untuk kita ni sentiasa berhati-hati. Kalau macam tu Ustaz je lah cakap ini, tak jadilah nak sembang kapur tadi. Nak bicara 100 saja, tak 1000. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Amy, terima kasih juga Aisyah pada pagi ini meneman kita subuh-subuh hari lagi, belum subuh lagi bergerak daripada Saibul Jaya, kawan kita sebelah. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua jadi pahala untuk kita lah. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah kembalikan semula roh ke jasad kita. Allah beri afiat pada tubuh badan kita, dan Allah beri izin pada lidah kita untuk kita mudah sebut nama Allah. Alhamdulillah. Kata orang tua-tua apa? Kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Jadi kena hati-hati dengan kata orang tua-tua ni. Mereka bercakap berdasarkan pengalaman. Dah banyak ada orang bercakap apa saja dia suka, akhirnya binasa pada tubuh badan sendiri. Maka sebab itulah kita ni bagus sebab sentiasa diberi peringatan oleh Al-Quran dan juga Al-Hadis dan kata-kata alim ulama. Nabi dah bercakap lebih dari 1400 tahun yang lalu. Dan Allah SWT telah menurunkan wahyu begitu lama untuk kita baca dan kita rujuk.
Antaranya firman Allah dalam surah Qaf, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya ke surah Qaf tu? Tidak melapaskan sesuatu kalam pun yang keluar daripada mulut kita melainkan bersama kita raqib dan juga atid. Maknanya kita ada kata sentiasa diaudit sepanjang masa dengan cara macam mana perlakuan kita, tingkah laku kita, apa yang kita sebut, walaupun sepatah perkataan satu kalimah yang keluar ada pertimbangan apa syurga nerakanya. Maka sebab tu jangan semudah-mudahnya kita nak bercakap apa saja yang kita suka. Ada saja isu-isu baru, kita lah orang pertama sekali yang komen. Tak tahulah apa punya penyakit, asal saja ada berlaku isu-isu yang kita rasa kita boleh trending, kita komen, lepas tu kita nak follower kita makin ramai, kita pun cakap apa saja, komen sana sini, menyebabkan kita terlupa yang sebenarnya apa yang kita buat itu dicatat oleh malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu kata-kata Nabi yang cukup indah bila Nabi sebut berkenaan dengan bercakap ni hati-hati. Nabi kata apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, atau riwayat lain aw liyaskut. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dicakap yang baik-baik saja atau lebih baik diam. Kalau bercakap, mulut kita bercakap benda mengapu, benda mengarut, benda tak ada dalil, tak ada sumber, apa hanya menyakitkan hati orang, ambil diam je. Bisu je lebih baik. Kenapa Nabi sebut begitu? Kerana bimbang. Esok apa yang kita sebut itu akan menyebabkan kita terjerumus ke tempat yang kita sangat-sangat tidak mahu, itu ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah dalam bab bercakap ini, cuba kita biasakan bercakap yang baik-baik. Dengan caranya setiap pagi bangun tu sebut kalam Allah dulu, puji Allah dulu, doa dulu. Kemudian baca Quran banyak-banyak baca, hadis banyak-banyak, latih macam tu supaya yang keluar daripada mulut kita tu yang baik-baik dan yang lembut-lembut. Sebab itulah ketika Nabi Harun alaihissalam dan juga Nabi Musa alaihissalam, ketika diperintahkan untuk bertemu dengan orang manusia yang paling jahat lah, kita kata tak ada orang sejahat Firaun, betul tak? Tak ada, walau sejahat mana manusia hari ini, dia tak kata Firaun tu sebenarnya tak jahat mana. Memang jahat, memang jahat. Jadi ketika nak bertemu dengan Firaun yang super duper jahat ni, apa Allah sebut? Faqula lahu qawlan layyina. Berkatalah kamu berdua wahai Harun dan Musa kata-kata yang lunak, la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia ambil peringatan dan dia takut pada Allah. Jadi kena ingatlah supaya kita ni sentiasa dalam kehidupan kita ni menjaga tingkah laku kita, terutama mulut kita ni yang kecil ni, jangan bicaranya 1000 yang bukan-bukan. Kalau 1000 tu yang baik-baik, alhamdulillah tahniah. Jadi hati-hati dalam kehidupan kita. Sebelum Amy sambung, ada satu pantun orang dulu-dulu juga. Orang daik pergi belayar. Tiba-tiba lupa. Orang daik pergi belayar, bekal habis tiada takut. Orang baik hati, penyabar, muka manis, bicaranya lembut. Allahu akbar. Tak sempat lagi nak pergi, tak apa, nanti Amy cuba. Jawab jawab. Nanti insya-Allah. Jadi ustaz, tapi betul tadi ustaz, surah Qaf tu betul Amy. Betul surah Qaf. Alhamdulillah. Dan juga begitu juga dengan Aisyah, bila cakap ni kita ni takut kan, kerja kita ni dah lah bercakap. Tapi sebenarnya yang sekarang ni apa yang lebih takut, kadang-kadang kita tak kenal orang. Katalah kalau kita mungkin di media sosial, orang pula yang nilai kita punya kehidupan. Inilah dia hakim tak bertauliah, peguam tanpa bicara, polis tanpa pangkat. Mufti. Mufti tanpa fatwa kan. Jadi bagaimana untuk kita nak berhadapan dengan situasi yang begini? Pengalaman mungkin pernah bertemu dengan netizen yang begini. Jadi apa komen Aisyah? Assalamualaikum Kak Amy, Ustaz Azli. Terima kasih kerana berjemput Aisyah pagi ni. Topik hari ni sebenarnya bila Ustaz bagi tahu tu agak nervous juga sebenarnya nak dibincangkan kan, sebab kita pun bukanlah orang yang baik-baik. Jadi kita semua apa je yang kita lafazkan nanti akan disoal. Jadi bila berlakunya macam sekarang kan, banyak isu-isu panas yang apa orang cakap sedang berlega-lega di social media. Kita scroll semuanya benda-benda yang orang cakap yang kita tak tahu sendiri apa benda yang terjadi. Jadi macam kalau kita dapat komen-komen yang tak baik ni, lebih baik kita buat-buat macam tak nampak je lah kan.
Lepas tu kita jangan bagi sambutan yang hebatlah dekat dia. Maksudnya jangan bagi perhatian sepenuhnya pada orang-orang yang bagi negative vibes ni. Sebab bila kita bagi perhatian yang sepenuhnya pada mereka, mereka lagi suka. Sebab itu adalah apa orang cakap, mereka punya main. Dia punya fokus tu adalah dia nakkan perhatian tu. Jadi kita sebagai orang yang berpengaruh, jadi perlu biar je mereka ni. Kalau bahasa kasarnya block je lah. Kalau lebih-lebih sangat mungkin boleh diambil tindakan kan Ustaz? Betul. So macam itulah. So itulah dia. Jadi maknanya antara yang kita perlu lakukan ialah kita keluar daripada perbincangan tersebut. Jauhkan diri. Jauhkan diri daripada perbincangan tu. Okey. Jadi kadang-kadang kan bila kita ni kita nak cakap banyak pun takut, tak cakap pun takut. Yang lagi takut Ustaz, kita tak cakap. Tapi bila sekali cakap tu, keluar itu bukan takat 1000 itu keluar berapi, bukan beribu berapi. Jadi kita nak sambung lagi mulut kecil bicara 1000 insya-Allah, tapi kita nak berehat seketika. Sebelum tu saya nak sambut pantun Ustaz tadi. Minum kelapa dengan tebu, makan kari pap dengan lepat. Mulut kecil bicara 1000, moga yang beribu itu adalah yang bermanfaat. Masya-Allah. Masya-Allah. Boleh lakukan. Kena boleh. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali kita mulut kecil bicara 1000. Jadi Aisyah, kita sambung balik. Jadi bagaimana kadang-kadang bila kita cerita berkenaan dengan bicara ni, hari ini bicara ini diterjemahkan melalui ketikan di keyboard, ketikan di phone, adalah nak komen, dah yang terpaling tahu, padahal dia tak tahu pun, bukan dia yang duduk dengan orang tu, dialah yang terpaling tahu, dialah yang terpaling komen. Dan kita minta semoga kita dijauhkan. Hari ini mungkin kita bicara, kita pun besok kita pun nak yang terpaling juga. Jadi bagaimana untuk kita ni sedar diri bahawa setiap kita ini akan dihitung, walaupun orang tak tahu pun pakai fake account ke dan sebagainya. Jadi apa nasihat kepada mereka di luar sana yang sebenarnya niat tu baik dah, berlumba-lumba. Orang berlumba-lumba untuk kebaikan, tapi ni berlumba-lumba untuk tak tahulah apa yang dimahukan. FYP agaknya. FYP. Jadi silakan Aisyah. Okey. Kadang-kadang kita netizen ni kita tak boleh nak kawal diorang kan. Diorang nak komen atau diorang nak bercakap tu kadang-kadang terlalu mengikut emosi mereka. Kita faham perkara tu, tapi kita kena ingat kita ni semua adalah pendosa. Kita tak lari daripada lakukan dosa. Setiap hari kita akan buat dosa tanpa sedar ataupun tak sedar. Jadi apa je yang kita lontarkan perkataan dekat social media tu sama juga macam kita lafazkan. Cuma beza dia adalah daripada mulut ataupun daripada jari kita. Lepas tu macam mana ya? Dia kalau kita ni nak tulis sesuatu tu kena fikir dululah. Jangan macam seolah-olah kita kenal sangat manusia yang kita tengah cakap tu. Macam kita seolah-olah tahu A to Z apa yang berlaku antara mereka. Macam sekarang ni suami isteri bercerai. Kita seolah-olah duduk satu rumah dengan diorang. Jadi janganlah buat spekulasi-spekulasi yang kita tak pernah tahu pun tentang mereka. Lebih baik kita cari kelemahan diri sendiri, perbaiki kelemahan tu dan menjadi manusia lebih baik insya-Allah. Dan kadang-kadang kan Ustaz dan juga Aisyah, bila cerita berkenaan dengan mulut kecil bicara 1000 ni, kita ni kadang-kadang tak kenal pun orang tu. Betul. Tapi kita nak cakap tu nak menyakitkan hati dia, perli dia kan. Lepas tu nak, jadi kenapa kadang-kadang benda ni timbul? Adakah kerana sepatutnya perkara itu diisi dengan benda lain tapi kita isi dengan benda lain? Itulah sebenarnya kita kena kembali kepada basic agama kita. Agama kita ajar apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna dengan iman. Maknanya iman tu tak sampai darjat kebenaran iman selagi mana tidak mengasihi saudaranya sebagaimana dia kasih pada diri sendiri. Mafhum mukhalafah seperti hadis ni, mafhum di sebaliknya. Apa yang secara, kita kata kefahaman secara direct ni ialah apa yang kita suka untuk diri kita kena suka pada saudara muslim kita. Apa yang kita tak suka untuk diri kita sepatutnya tak suka untuk saudara semuslim kita. Maknanya kita suka tak kalau orang kata kita, orang duk ejek kita, orang duk umpat kita, tak suka. Jadi kalau kita tak suka orang bercakap pada kita yang bukan-bukan, tentu sekali kita sebab tak suka bila bercakap tentang orang lain.
orang tu berpisah ke, itu sampai masa dia dah Allah takdirkan dia dah tak boleh duduk sekali lagi. Serahlah pada dia. Kenapa yang kita sibuk macam kita pula yang berpisah? Dah nak stres-stres, lepas tu nak kutuk sana kutuk sini, ada pula tim A, ada pula tim B lah. Apa kerja ni, tak ada kerja lain ke? Terlalu menyibuk dengan orang, terlalu jaga tepi kain orang, kata orang tua-tua dah. Sibuk sangat duduk main ke tepi kain orang lah. Jadi kita kena tahu dalam hidup kita ni apa yang boleh, apa yang do, yang don't kan. Yang boleh tu apa, yang tak boleh tu apa. Kita boleh bantu kawan-kawan kita yang memerlukan bantuan kita, tapi di saat dia tak perlukan dan memang dia tak suka pun kita kacau hal ehwal dia tu, tak payah sibuk-sibuk. Diam-diam macam Quran je senang. Duduk tepi-tepi dinding berzikir subhanallah alhamdulillah akbar, lebih baik daripada duduk sembang benda yang kata Kelantan tak tentu kalu ni. Kod demo nak kecek. Ya, tak payah gapo nak jawab. Allah. Dan Aisyah bila cerita berkenaan mulut kecil bicara 1000 ni kan. Bagaimana untuk kita ni sentiasa berhati-hati dengan mulut kita. Kadang-kadang kita cakap sikit je tapi menyakitkan hati. Jadi dosa kita dengan Allah, kita minta dengan Allah. Dosa dengan manusia ni kita kena cari manusia betul. tu. Jadi kita jangan main sembang je kan. Jangan main cakap je. Nak mencari padang mahsyar tu berapa ramai kan. Tak berjumpa ni. Jadi bagaimana untuk kita ni sentiasa berhati-hati ataupun kita bertakwa dalam kehidupan untuk kita menjaga tutur kata kita. Kita sebagai manusia, kalau kita nak menasihati antara kita satu sama lain ni kan, ada cara dia. Kita kena susun ayat tu elok-elok supaya Laras bahasa kita kena pastikan yang bila kita lontarkan bahasa tu, kalau dapat kat kita akan kecil hati tak? Ya, betul. Kita akan terasa tak? Jadi apa-apa pun kita sentiasa kena reflect dengan diri kita. Kalau kita dapat benda tu, kita terasa tak? Kita akan rasa down tak? So cara pun ada cara dia. Macam kalau dekat social media mungkin menggunakan message, maksudnya personal, DM diorang sendiri, cakap pendapat, susun elok-elok, cakap elok-elok. Bukanlah pergi maki hamun. Macam kat DM pun tak boleh lah nak maki hamun kan, sebab nanti orang tu akan terasa. So kita sebagai manusia kena sentiasa beringatlah tentang apa saja yang kita buat. Itulah dia. Dan Ustaz, kalau ini tengok kan, bila ingat tak macam bila kita cerita berkenaan surah Al-As. Okey. Maknanya watawassaw bil haq Watawassaw bis sabr. watawassaw bis sabr. Maknanya nak menasihati itu mestilah dengan benar dan juga bersabar. Bukan macam kodok nak cakap apa kan. Walaupun betul kau ni kan dalam muka tak lawa. Tapi tak adalah macam man. Dahlah hidung tak adalah maksudnya. Ada dua kepek contohnya macam-macam ni. Walaupun hak tapi adakah itu baik? Adakah itu watawassaw kan, ataupun itu sebenarnya dah jadi tak boleh terima. Dan jadi Ustaz, kalau kita tengok Ustaz di Musalla Ar-Raudhah banyak program kan. Jadi Itu bicara 1000 juga tu. Itu bicara 1000. Jadi kita nak tahu bicara 1000 yang memberi manfaat. Walaupun mungkin musalla tu kecil, musalla itu tidaklah besar seperti masjid negeri dan sebagainya. Tapi kita nak yang kecil tapi bicara 1000. Baik, mantap betul lah soalan. Betul lah bukan rumah kecil tiang 1000, ini masjid kecil jemaah 1000. Gitulah. Berjemaah beribu Ustaz. Beribu, alhamdulillah. Jadi saya bersyukur sangat kerana kita dapat bina rumah dengan hasil daripada sumbangan orang ramai. Lebih kurang 99% adalah kutipan daripada orang ramai bina masjid ataupun Musalla Ar-Raudhah. Belum dapat title masjid lagi lah. Jadi program yang kita buat pun semua yang bicara-bicara yang beribu-ribu tu semua yang memberi manfaat. Tapi biasalah tak semua yang rasa nak duduk lama-lama dengan majlis ilmu. Kadang-kadang kita buat sejam pun rasa ada yang panas punggung lah, tak selesa lah nak duduk. Tapi kita buat juga, tapi sambutan sebenarnya pada saya, pada hemat saya, sambutannya boleh tahan. Terutama muslimat. Muslimat suka, terutamanya kalau ada program pada hujung minggu. Kerana itulah kita kata istilahnya me time mereka. Mereka nak berehat daripada kesibukan keluarga, mereka datang kuliah. Jadi program ni semua ditaja oleh kita semua. Menyebabkan program tu laju setiap minggu, ada makan setiap hari, ada sumbangan untuk anak-anak pun ada setiap hari. Tapi dalam masa yang sama, kita masih memerlukan bakinya, Amy. Ada beberapa perkara yang kita tak siap lagi. Kita nak turap jalan lebih kurang 40,000. Kita nak menyiapkan telaga tiup, kita nak guna air dalam masa yang terdekat. Ada baki lagi 70,000. Kita nak siapkan bilik pengurusan jenazah dengan kelengkapan yang terbaik. 25,000 lagi perlu.
Kemudian kita juga banyaklah kerja-kerja lain yang belum siap. Tapi alhamdulillah sumbangan tu tak putus-putus. Walaupun jumlah tak banyak, tapi pergerakan keluar masuk duit tu cantiklah. Cuma kalau lebih laju, lebih cepatlah. Kita dah boleh katakan 99% lah yang siap, 1% saja berbaki itu yang kerja-kerja akhir. Tapi 1% nampak macam kecil costing, tapi sebenarnya dia tak boleh kira macam tu. Peratusan tu dia tak boleh kira macam kiraan biasa. 1% tu diletak pada benda-benda mahal di hujung. Jadi ini pula dalam gambar ni ialah projek kita akan datang. Jangkaan asal itu kita akan mula Januari, tapi kita drag ke bulan 3. Kita tunda ke bulan 3 sebab urusan untuk kerja-kerja awal, kerja asas, tanah apa semua tu agak lama. Design arkitek pun, engineer pun agak lama juga. Jadi kemungkinan besarnya bulan Mac ni kita akan mula naik bangunan baru, iaitu bangunan Ma'had Ar-Rawdah di Tanah Baru, iaitu tanah 2 ekar. Ini pun memerlukan sumbangan daripada tuan-tuan dan puan semua. Kosting kita anggarkan 20 hingga 30 juta. Tempat di mana anak-anak kita belajar, lebih kurang 300 pelajar kita nak letak di sini berasrama penuh, berkonsepkan STT, Sains, Arus Perdana, Tahfiz dan juga Turas STT. Kita harap-harapnya boleh jadi macam beberapa contoh sekolah-sekolah di Nusantara ni yang mana budak menguasai kedua-duanya sekali, dunia yang sedang mereka duduki dan juga akhirat yang bakal mereka duduki kemudiannya. Maknanya mereka menguasai agama dan juga ilmu-ilmu semasa, insya-Allah. Itu dia, insya-Allah. Dan moga, kadang-kadang kita rasa kecil je usaha kita kan. Moga usaha yang kecil ini tapi manfaatnya 1000. Penonton kalau tengok tadi Amy dah kira costing ni lebih kurang yang sekarang ni diperlukan lebih kurang 135,000 ataupun mungkin lebih sikit lah kan. Segera. Jomlah sama-sama kita. Tak payah tunggu lagi lah. Kita alirkan air untuk para penduduk, untuk mereka di situ minum dengan penyiapan telaga yang barangkali 70,000. Kita bantu untuk jalan. Setiap jalan ini barangkali ini akan memudahkan jalan kita ke syurga. Kita nak turap jalan dalam 40,000 dan juga kita nak uruskan kos pengurusan jenazah lebih kurang untuk siapkan bilik jenazah dan sebagainya dalam 25,000. Dan para penonton, marilah kita cahayakan Musalla Ar-Rawdah barangkali insya-Allah moga dengan duit sumbangan kita yang mencahayakan barangkali dengan elektrik mereka dan sebagainya kubur, dan juga kita akan bercahaya di akhirat kelak dengan sumbangan kita insya-Allah. Ayo, tak banyak mana pun 135,000 ni kalau boleh segera insya-Allah segeralah kita dalam berbuat kebaikan. Dan Aisyah, terima kasih banyak kepada Aisyah Azman. Mungkin nampak ala kecil sikitnya datang jauh ni. Moga ada manfaat yang 1000 dalam setiap langkah kilometer yang Aisyah datang untuk bersama-sama dengan para penonton berpagi-pagian kita. Dan juga begitu Ustaz. Ustaz jauh lah kan datang daripada ni kan. Daripada Pahang. Bisa Tegar biasa. Allahu Akbar. Moga ada barakahnya. Kenapa? Para penonton Ustaz mari jauh ni. Mari jauh untuk bersama-sama kita, untuk minta kita menyumbang bersama untuk Musalla Ar-Rawdah. Terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azli Abdullah. Para penonton, kita nak berehat seketika insya-Allah. Tapi saya suka untuk setiap yang kita lakukan, kita akronimkan dengan FAS, iaitu fatonah. Mesti kena ada cerdik sikit lah. Hak yang tak cerdik tu tinggal tepi Ustaz. Dan amanah. Apa yang kita buat tu kita mesti beramanah kepada apa yang kita lakukan, yang kita komen. Siddiq, mesti benda tu yang benda yang betul. Jangan nak pandai-pandai buat cerita dan sebagainya. Yang keempat, barulah kita tabligh, barulah kita dah cukup FAS itu, barulah kita sampaikan apa yang kita nak sampaikan, kita nak type dan sebagainya insya-Allah. Barulah kita fast yang terpaling laju insya-Allah. Terima kasih banyak kepada Ustaz dan Aisyah. Para penonton, jangan ke mana-mana, selepas ini akan bersama dengan saya lagi Amy Syafiq Ahmad dalam As-Salam An-Nisa insya-Allah. Jomlah kita pergi Musalla Ar-Rawdah. Boleh kita solat Zuhur kat sana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Cantik sungguh masjid ni. Dah terbina ya. Alhamdulillah, semua sumbangan orang ramai. Kalau dikira-kira kan nampak macam siap, tapi sebenarnya masih perlu lebih kurang 200,000 lagi berbaki mana yang ada ni. Kita ada kuliah duha setiap Sabtu, kita ada kuliah maghrib setiap malam. Satu yang menarik, kita ada bilik musafir. Siapa membina kerana Allah akan sebuah masjid, mana lillahi ta'ala dibina masjid. Walaupun kecil itu sekecil sarang burung, Allah dah bina untuknya mahligai dalam syurga. Ayah. Boleh tak Abang nak pergi kelas ngaji kat sini? Mestilah boleh, Mak. Ini kan Musalla Ar-Rawdah. Kalau macam tu, Abang pergi dulu ya.